Fokus negeri di bawah bayu, lebih banyak rumah mampu milik akan dibina untuk memudahkan rakyat memiliki kediaman. Terus saja bersama Redwin Rubin di Kota Kinabalu. Silakan. Baik Nurul, lebih banyak rumah mampu milik termasuk program perumahan rakyat PPR akan dibina di Sabah bagi memberi peluang kepada rakyat untuk memiliki kediaman. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nur berkata, usaha ini juga seiring dengan Pelan Pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya 1.0. Jelas Ketua Menteri, setakat ini sebanyak 32 projek PPR membabitkan 21,800 unit rumah telah dilaksanakan di negeri ini. 4 lagi projek iaitu PPR Pitas, PPR Tagasan Semporna, PPR Kionsom Inanam dan PPR Lahadatu masih dalam pembinaan. Dalam masa sama, Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar LPPB Sabah juga rancak membina 175 rumah kos rendah di Kemabung, Sukau, Melelap dan Beluran di bawah rancangan Malaysia ke-12. Sebelum ini, LPPB telah pun menyiapkan 29,218 rumah kos rendah di seluruh Sabah sejak bermula rancangan Malaysia pertama hingga RM ke-11. Datuk Haji J berucap demikian ketika merasmikan Majlis Pecah Tanah projek pembangunan 441 unit kondominium di Signal Hill, Kota Kinabalu. Mengenai projek ini, ujar beliau ia dikendalikan Kementerian Pembangunan Luar Bandar melalui MARA dan diyakini berupaya menarik pelabur asing selain berpotensi menyediakan 1,000 peluang pekerjaan dan membawa imbang ekonomi kepada kawasan sekitar. Sementara itu, ditemui dalam majlis sama, Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mazir Khalid berkata sebanyak 500 juta ringgit diperuntukkan bagi pembinaan projek kondominium Signal Hill di pinggiran bandaraya Kota Kinabalu. Ia dijangka akan membantu merancakkan kembali industri pembinaan negeri ini sekaligus memberi peluang kepada pemain industri yang terkesan akibat pandemik untuk kembali aktif. Projek pembangunan berkenaan juga dijangka membuka ribuan peluang pekerjaan dan dijangka mula dibina suku pertama tahun hadapan serta mengambil masa selama 3 tahun. Ini consider first project lah untuk MARA Inc. MARA Incorporated, subsidiary pada MARA. Seperti mana yang kita tahu, Kota Kinabalu ni kalau tidak ada COVID lah, dia adalah merupakan tourism punya attraction lah. Dari rantau Asia ni. Jelas beliau, projek pembangunan ini turut dijadikan sebagai contoh pembangunan perumahan Malaysia Rumah Keduaku. Dato' Mazir turut yakin projek pembangunan di kawasan seluas 2.21 hektar ini akan memberi impak baik secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi negeri Sabah. Minggu Integriti Pejabat Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah dan agensi di bawahnya dilancarkan hari ini di Kota Kinabalu. Pelbagai aktiviti diadakan sepanjang minggu bagi meningkatkan penghayatan nilai integriti dalam kalangan semua pegawai dan kaki tangan. Minggu Integriti ini seiring dengan inisiatif Hari Integriti Nasional bertemakan Integriti Pemangkin Keluarga Malaysia bagi menyahut seruan Perdana Menteri menjayakan konsep keluarga Malaysia dengan menekankan aspek asas keutuhan negara dan penerapan nilai murni. Di samping itu, sentiasa mengikuti SOP yang mana ini ada hubungan dengan integriti. Kita menterjemah melalui program-program yang diadakan, termasuklah menyediakan khutbah berhubung integriti, membuat pertandingan-pertandingan yang berhubungan dengan integriti. Jadi dengan mengadanya Minggu Integriti dan langkah-langkah diambil oleh kementerian dan jabatan, saya sentiasa melihat bahawa itulah agenda yang telah disetkan oleh kerajaan negeri di kalangan pejabat awam. Mereka ditemui pemberita selepas pelancaran Minggu Integriti Pejabat Menteri Tugas-Tugas Khas dan agensi di bawahnya di Kota Kinabalu. Turut dilancarkan dalam majlis sama buku pelan anti rasuah organisasi OACP bagi memperkasa integriti agensi berkenaan. Tambah Datuk Arifin, OACP ini sebagai usaha berterusan dan berfokus kerajaan negeri mencari kaedah meningkatkan perkhidmatan dan mempermudah urusan agensi kerajaan. Buku dihasilkan dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri, Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dan Perbadanan Baitumal Negeri.
susulan kemunculan lubang besar di Jalan Teluk Likas, Kota Kinabalu pada Ahad lalu. Jabatan Kejuaraya JKR Sabah telah menutup jalan tersebut kepada pengguna atas faktor keselamatan dan lencongan sementara telah pun disediakan. Pengarah JKR Sabah, Datuk Insinyur Ali Ahmad Hamid berkata, pihak konsesi telah dimaklumkan mengenai perkara berkenaan sejurus mendapat laporan daripada jurutera daerah. Saya telah mengerahkan supaya konsesioner pihak Kolbenaku terus ke tapak untuk membuat pemasangan TMP signages sementara bagi mengelakkan kemalangan dari pelaku. Sinkhole tersebut memang disebabkan oleh pembantungan yang rosak, yang saya rasa dislocate. Pembantung tersebut telah patah. Tambah Datuk Ali, saiz kedalaman pembentung yang rosak ialah 900 mm. Beliau ditemui pemberita di Kompleks Bersepadu KKMM Kota Kinabalu. Yang di Pertua Negeri, Tun Dr. Johar Mahiruddin dan isteri Toh Puan Nurlidah Tan Sri R.M. Jasni kini berada di Sandakan untuk lawatan 3 hari. Turut serta pengerusi Yayasan Nur Jauhar, Major Kehormat Alhambra Tun Johar. Ketibaan yang di Pertua Negeri dan rombongan disambut Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin, Adun Sungai Manila, Bokran Ingkat dan Presiden Majlis Perbandaran Sandakan MPS Benedict Asmat di lapangan terbang Sandakan. Antara program yang akan dihadiri hari ini ialah Majlis Penyampaian Sumbangan Yayasan Nur Jauhar di Sekolah Kebangsaan St. Monica Sandakan dan Majlis Tahlil dan Bacaan Yasin di kediaman rasmi di Lorong Agatis, Taman Rimba Sandakan. Esok, Tun Johar dan Toh Puan Nurlidah dijangka menghadiri istiadat pengurniaan darjah-darjah kebesaran dan bintang-bintang serta pingat-pingat negeri Sabah di Dewan Masyarakat Sandakan. Program ekspedisi berakit di Sungai Labuk Telupit telah diaktifkan semula bagi merancakan aktiviti pelancongan di daerah itu. Ia akan dimuatkan dalam kalender pelancongan negeri sekaligus menjadi program tahunan bermula tahun depan. Adun Telupit Johnny Bonje Kurun berkata, program berkenaan juga akan dimuatkan dalam kajian Pelan Pembangunan Strategik DUN berkenaan yang dilaksana Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS bagi menentukan hala tuju sektor pelancongan daerah yang lebih tersusun dan menepati perancangan. Jadi inilah yang saya harapkan masa depan. Dan di samping itu juga saya meminta kepada Kementerian Pelancongan Negeri Sabah, Kementerian Pelancongan Persekutuan dalam penyediaan peruntukan untuk memajukan sukan berakit di mana ada tapak untuk pelancaran kita di daerah Telupit ini yang saya sudah kenal pasti sebagai tempat ekopelancongan. Beliau ditemui RTM selepas aktiviti berakit bersama agensi-agensi kerajaan dari Jambatan Tampios ke Kampung Wudut Telupit. Kira-kira 50 peserta menyertai program sehari ini dengan jarak dianggarkan sejauh 20 km. Antara agensi terlibat termasuklah Pejabat DUN Telupit, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Perikanan, Pejabat dan Majlis Daerah Telupit, Angkatan Pertahanan Awam dan Jabatan Pendidikan Daerah Telupit. Sedikit perkembangan sukan, pasukan bola sepak Sabah FC kini dalam proses mengenal pasti pemain-pemain yang bakal beraksi mewakili skuad The Rhinos mengharungi saingan Liga Malaysia 2022. Senarai akhir pemain akan diketahui awal Disember depan. Pengarah Sabah FC, Datuk Jelani Hamdan berkata, pemilihan adalah berdasarkan prestasi pemain pada posisi yang telah dikenal pasti. Kita tidak akan kekurangan pemain yang berkaliber. Pengalaman kita sebelum ini, di mana banyak kekurangan di peringkat midfield, di peringkat striker dan sebagainya, kita sudah belajar dari pengalaman dan kita perbaiki kelemahan yang lepas dengan engage ataupun melantik pemain-pemain yang sesuai dengan posisi tersebut. Dia menyatakan demikian kepada media di Kota Kinabalu. Datuk Jelani yang juga Setiausaha Agung Safa yakin barisan skuad The Rhinos bakal memberi saingan sengit dengan kehadiran beberapa pemain baharu. Sebelum ini terdapat spekulasi yang tular di media sosial mengaitkan beberapa nama pemain yang dikatakan akan menyertai pasukan Sabah FC musim depan. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk kali ini. Terus bersama RTM untuk berita sahih dan kembali ke Nurul untuk laporan berita wilayah selanjutnya. Nurul. Terima kasih Redwin di atas perkembangan itu.